Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat malam lah. Okay. Saya ucapkan kepada semua, to all participants, kepada semua peserta yang mengikuti siri ataupun sesi kedua program Your Apple Teacher Journey pada malam ini. Okay, jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, so sebelum kita mulakan sesi yang kedua untuk program kita pada malam ini. Okay, sama-sama kita saksikan intro kepada program kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ketemu lagi kita pada malam ini untuk sesi seterusnya dalam program kita yang dibawakan oleh Apple Professional Learning Malaysia dengan kerjasama KPM dan juga D5. Okey, jadi untuk sesi pada malam ini, sebelum ini kita telah mengikuti semalam, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, iaitu session 1, become an Apple teacher ataupun sesi yang pertama. Jadi insya-Allah pada malam ini kita teruskan dengan sesi yang kedua, session 2, iaitu yang bertajuk lesson integration. Jadi secara keseluruhannya kita ada 4 sesi yang tuan-tuan dan juga puan-puan yang akan ikuti bersama dengan kami di dalam Your Apple Teacher Journey. Okay, so untuk malam ini presenternya adalah Cikgu Nazri bin Bakar dan semalam kita bersama dengan Cikgu Nur Faizah binti Ahmad yang mana telah menerangkan sedikit sebanyak kepada kita tentang become an Apple teacher, bagaimana cara untuk kita mendapatkan Apple teacher ataupun apa sebenarnya di sebalik Apple teacher itu sendiri. Jadi so malam ni kita akan teruskan dengan sesi yang kedua bersama dengan Cikgu Nazri bin Bakar. So untuk next punya session esok dan juga lusa bersama dengan Ustaz Rifki bin Rosli dalam Everyone Can Create in Action, dan juga pada malam yang terakhir pada 29 Disember 2022, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya lah. Ini sesi semalam. Kalau ada yang tidak berkesempatan, jangan risau. Yang tidak berpeluang masuk bersama-sama dengan kami pada malam semalam, jangan risau kerana kami juga menyediakan rakaman sesi semalam ini ada diletak di dalam YouTube APL Malaysia. So ini adalah sedikit sebanyak orang kata housekeeping ataupun tata tertib sepanjang kita berbengkel pada malam ini, iaitu yang pertama sekali diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sesi ini akan direkod ataupun akan dirakam. Kemudian yang kedua, sila pastikan setiap participants, kepada semua peserta untuk anda mute
Okay, mikrofon, saya minta tolong mute mikrofon supaya saja masuk. Mute mikrofon anda dan biar presenter sahaja yang bercakap. Okay, kalau nak tanya soalan nanti lepas daripada slot presenter kita akan buka kepada sesi Q&A. Okay, seterusnya yang ketiga adalah jangan tuan-tuan dan puan-puan share screen, jangan tekan share screen di situ sebab nanti dia akan mengganggu presentation daripada presenter. Seterusnya adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya soalan, kalau ada yang nak bertanya boleh terus type di soalan itu di chat box. InsyaAllah saya moderator ataupun bersama dengan tim akan bacakan soalan tersebut kepada presenter. Yang seterusnya adalah kalau ada keluar whiteboard ke dan sebagainya, jangan tolong tekanlah, jangan tolong conteng dan sebagainya. Dia akan mengganggu perjalanan presenter punya slide. So itulah sedikit sebanyak orang kata tata cara ataupun housekeeping sepanjang kita sesi pada malam ini. Seterusnya ni sesi awal-awal ni kita buat grup foto terus sebab saya yakin kalau kita buat grup foto last punya slot ni ramai dah tak ada dah mungkin terleft dan sebagainya, jadi kita buat awal-awal. Saya bagi masa kepada semua peserta buat persiapan, ambil masa dalam masa 30 saat, bersiap-siap pakai tudung ke, make-up sikit, kita nak ambil gambar, boleh buka masing-masing boleh buka webcam ataupun kamera. Anda juga boleh gunakan kita punya virtual background, kita ada bagi dalam grup Telegram. Sebentar, page pertama, bersedia semua? Senyum. 1, 2, 3. Seterusnya page yang kedua. Page yang kedua. Sedia, senyum. 1, 2, 3. Page yang ketiga. Ready. 1, 2, 3. Page 4. Ready. 1, 2, 3. Page 6. Ready. 1, 2, 3. Seterusnya. Ready. 1, 2, 3. Seterusnya. Ready. 1, 2, 3. Ada lagi. Dah tak ada. So kembali kepada slide kita. Tadi kita dah selesai grup foto. Seterusnya saya rasa Cikgu Nazri dah ready kot. Jadi sebelum saya serahkan kepada Cikgu Nazri, sedikit saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan latar belakang kepada presenter malam ini. Beliau bernama Encik Nazri ataupun Cikgu Nazri bin Bakar, sekarang bertugas sebagai pensyarah sains komputer di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dan Cikgu Nazri merupakan seorang Apple teacher. So mari sama-sama kita berikan perhatian, kita pinjamkan telinga kita dan kita get ready dengan apa yang akan kita belajar pada malam ini, iaitu tajuk sesi pada malam ini, Lesson Integration. Dengan segala hormatnya saya silakan. Terima kasih Ustaz Faiz sebagai moderator kita pada hari ini, dan juga Puan Kak Wan dan juga rakan-rakan organizer dan juga rakan-rakan Apple Teacher dan juga rakan-rakan DAI, ada 5 Apple Teacher, ada 5 Apple Influencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, Rohani kata baik, Khairul.
Alhamdulillah ada respon. Biasa saya live tak seramai ni. Ramai naik rasa macam takut-takut pula. Okey, saya nak teruskan dengan topik perbincangan saya, sharing saya pada malam ni. Okey, adalah berkenaan dengan Apple Teacher Portfolio. Okey. So saya nak share dulu bahan slide saya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Apple Journey, Apple Portfolio. Inilah tajuk yang diberikan, yang diamanahkan oleh organizer kepada saya untuk sama-sama discuss lah berkenaan dengan lesson integration. Okey, lesson integration. So, kita tengok satu persatu lah. Ini adalah journey saya. Dulu tak sempat tukar lah nama tu. Nama tu terus jadi INBB. I tu Apple lah. NBB tu Nazri bin Bakar. So semua channel saya NBB nama dia. So Nazri bin Bakar. Dan saya dapat Apple Learning Leader. Lepas tu saya dapat Apple Learning Leader berkhusus. Okey, kita layan dulu video sikit. You are decide to use a pilot, isn't it? Pilot conversion. So you don't know what is a pilot conversion. Kita cuma modify yang lama. So lebih Kan you dah cakap tadi guna sistem yang sedia ada, you modify kan? yes, this is a project to collect the students' attendance during lecture. Requirement, we need to have user registration. For instance, Convert from the decimal to the binary. So you need to divide by 2. Please remember, divide by Okey, terima kasih kerana menyaksikan. Saya sharekan dengan rakan-rakan semua, guru semua. Apa khabar guru se-Malaysia? Inilah aktiviti kelas dalam kelas saya sedikit yang sempat dirakam lah. Okey, ni kita semalam kita bercerita dengan Cikgu Faizah berkenaan dengan Apple Teacher. So inilah Apple Teacher-nya yang kita akan dapat badge. Banyak dia punya badge yang akan diberi lah. Wah, dah tersekat suara. Okey, seterusnya. Okey, malam ni berkenaan dengan lesson integration. Lesson integration. Beritahu saya kalau volume terlalu kuat, minta saya kurangkan sebab saya guna PA system ni. So, saya nampak sini okey je. Takut ada yang sakit telinga. Okey, lesson integration discover a new way to enhance teaching and learning by integrating iPad, Mac and app into the lesson. So, dia mengintegrasikan apakah teknologi-teknologi yang ada, yang terdapat dalam Apple itu boleh digunakan dalam bilik darjah. So ini cerita kita pada hari ini. Dan sebelum anda boleh membuat lesson integration, integrasi dalam pengajaran anda, cikgu-cikgu perlu menguasai terlebih dahulu foundation. Okay, foundation dia sangat penting. Sebelum kita boleh membuat integrasi foundation native app, anda perlu menguasai dulu. Sebab itulah semalam Cikgu Faizah beritahu kena ambil dulu, kena kuasai dulu. Sebenarnya kuasai dulu dia punya kemahiran-kemahiran yang ada dalam Apple Teacher, Apple Teacher. So macam penggunaan iPad, penggunaan Keynote, penggunaan handphone,
Okey, banyak. Oh, saya dah off-kan tadi bunyi ni. Okey, seterusnya kejap nak off-kan bunyi. Chat no, bukan chat. Notification off. Okey, dah off. Okey, so anda perlu menguasai dahulu apakah kemahiran-kemahiran asas, skill iPad and Mac into practice, and learn how to make your lesson more engaging with creativity, code and augmented reality. Yang ni dah advance tu. Code and augmented reality tu ada kelas-kelas yang saya masuk ni, saya tengok ada. Boleh dikuasai. Okey. So dalam perkongsian saya pada malam ni juga ada berkongsi tentang Apple Teacher Portfolio. Apple Teacher Portfolio adalah kita punya journey. So ini adalah saya tunjukkan di manakah lokasi untuk kita log in untuk access lesson integration. Semalam kita buat yang ni kan. Foundation. Okay, kita buat yang ni. Foundation skill. So, bila dah siap yang ni, so anda akan berpindah kepada lesson integration. Sebenarnya kita nak belajar macam mana lesson itu diintegratekan dalam kita punya teknologi dan juga pengajaran kita. So, education.apple.com. Yang mana dia bunyi ni ya? Zip. Okey. So ini adalah Apple Teacher Portfolio. Sebenarnya dalam ni dia ada lagi 3 ni. Teaching code overview, everyone can create overview. So yang kita fokus pada malam ini adalah Apple Teacher Portfolio. Apa itu Apple Teacher Portfolio? Systematic guidance on how to customize a lesson that integrate creativity and technology in a learning experience. So maksudnya Apple Teacher Portfolio ni dia telah bantu kita untuk membuat customize. Macam kita buat sendiri, acuan kita sendiri, lesson kita sendiri. Tetapi yang boleh mengintegratekan creativity dan teknologi dalam pengalaman pembelajaran. So sebelum kita boleh mengintegratekan, memanipulasikan, okay, kita perlu menguasai dahulu. Seperti mana saya beritahu sebelum ni, kita mesti menguasai dahulu skill-skill asas dia. Bila kita dah tahu, barulah kita boleh olah, kita boleh ubah, kita boleh integrasikan dengan pelajaran kita. So masing-masing ada subject content masing-masing kan. So ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. So itu terpulang pada you all. Cuma untuk Apple Teacher Portfolio ini akan memberikan guidance kepada kita bagaimana untuk mengintegrasikan secara lebih kreatif. A systematic guidance and how to customize. Ni. Each phase is unique opportunity to design more. Lepas ni anda akan saya akan perkenalkan phase yang terdapat dalam lesson integration ini. Okay, each phase is a unique opportunity to design more meaningful learning experience with iPad and Mac. And then build Apple Teacher Portfolio can encourage to integrate creativity into the lesson you teach to help a student activate prior knowledge, explore topic more deeply and apply their learning. So maksudnya kita buat lesson rancangan pengajaran lah sebenarnya ceritanya. Kita buat rancangan pengajaran, cikgu dah biasa dah buat ini. Kita kaitkan dengan pengalaman yang lepas, apa yang pelajar dah tahu, apa yang pelajar dah biasa, kaitkan dengan ilmu ataupun konsep yang baru ingin kita perkenalkan. Tetapi menggunakan teknologi. Kalau dulu kita talk and talk hanya traditional method, panggil traditional method. So baca, pelajar dengar, buat. Baca, pelajar dengar, buat. So sekarang ni dah berubah banyak lah. Sekarang ni semua digital dan kaedah pengajaran dia pun dah berubah. So sekarang ni kita didedahkan dengan bagaimana untuk activate. Okay, activatekan student punya knowledge tu
kemudian dia ada sikap ataupun hendak explore lagi, and then the last phase kita akan test dia punya. Okey, ni yang saya sebutkan. Dalam Apple Teacher ni, yang disediakan oleh dalam Learning Center ni, ada tiga phase ni. Saya boleh conteng kot. Okey, boleh conteng pun. Okey, ada tiga phase. Activate, activate, explore, apply. So, activate ni, saya akan terangkan lepas ni. Ini yang you all, yang kita kena buat. Oh, penat ni nak siapkan ini. Okey, 1, 2, 3. Cikgu Nazri, boleh tunjuk example dulu? Activate tu macam mana rupa sample example? Ya. Ada. Sekejap ni saya nak beritahu flow dulu. Flow yang akan you all hadapi, iaitu anda akan kena siapkan activate dulu, explore, apply. Lepas siap yang 3 page ni, kita akan sambil-sambil tu, sebenarnya sambil-sambil kena download dulu yang ni. Nanti saya tunjuk step by step. Dan last sekali, ini yang kita kena accomplish, kena siapkan. Yang ni. Dan kena hantar ni, hantar ni, baru boleh submit. Siap ni, submit, siap ni, submit, siap ni, submit. Semua ni. Okey, so hari ni kita akan tengok bagaimana setiap satu page itu kita boleh siapkan. Ada contoh yang saya buat ni. Sebenarnya, kalau kita nak faham apa benda yang 3 perkara ni. 3 perkara ni sebenarnya untuk design lesson kita sahaja. Design lesson kita. Mana kita merancang bagaimana kita nak laksanakan pengajaran kita yang bermotifkan mengintegrasikan supaya lebih mudah pelajar tu memahami, lebih bersemangat, lebih orang kata menarik, okay, penggunaan teknologi yang betul. Okay. So, ini saya ingin pergi ke dalam sikit. What is activate? So, activate ni adalah sebagai introduce the idea. Idea tu kita nak perkenalkan macam set induksi lah. Lebih kurang macam tu. Activate prior knowledge maksudnya dia ada pengalaman yang lepas sebenarnya. Dia ada pengetahuan yang lepas. Dan kita perlu kaitkan sahaja. Perlu orang kata ignite. Dia punya, oh yang ni saya tahu. Oh yang ni. Okay. So kita nak yang tu dan kita kena kaitkan dengan yang baru. Barulah bila ada perkaitan tu dia memudahkan pelajar. Dan dia lebih minat jika sesuatu yang dia tahu. And then get student excited about learning. Saya dah beritahu tadi. With a simple warm up. Lebih kurang warm up lah. So macam ni macam set induksi lah. Okay. Ya, kita tengok lagi. Okay, saya pergi ke dalam lagi. Yang macam Puan Wan minta tu. So saya slow sikit lah. Saya perkenalkan dulu apa yang cikgu kena buat. Okay, tetapi yang ni yang part yang penting ni. Bila kita faham secara overall dan kita masuk satu persatu secara lebih mendalam. So, anda akan diminta untuk siapkan semua ni. Semua ni sebenarnya adalah guideline. Saya dah beritahu awal tadi, ianya adalah guideline. So, terpulang pada anda. Cuma di sini dia ada 7. Okay, dia ada 7 activity yang boleh engage learning experience. Dia ada macam ni, saya beritahu. Untuk salah satu aktiviti yang anda boleh buat, okay, dalam activate. Okay. So, salah satu contoh capture live foto. Ini guna senang aja. Ambil handphone ataupun iPad, ambil je gambar. Okay, dia ada 4 option tu. So, yang ni senang sangat. Okay, brainstorm in note. Ini salah satu lagi aktiviti yang boleh engage dengan pelajar. Engage dengan bukan pelajar, dengan pengalaman dia. Okay. And then yang ni macam ini, note, kita boleh guna note. Sebab tu anda perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas penggunaan native software yang ada dalam package Apple tu. Yang ni notes. Saya rasa masa sebelum saya join Apple ni, saya dah ada iPhone. Tetapi
tak pernah saya buka note. Okey, suatu benda yang pelik lah kan. Ada handphone, ada iPad. iPad tak adalah dulu. iPhone tu ada. Tapi tak pernah buka pun note. Saya tak tahu. Bila saya join group Apple ni, baru saya tahu banyak betul guna note ni. Okey. Bukan conteng saja, dia juga boleh collaborate. Ada lagi graphic organizer. Kita boleh guna Pages. Pages pun tak pernah. Saya pakai Mac sejak tahun 2012 lagi. 2012 lagi. Tak pernah saya buka. Asyik guna Microsoft Word je. Tapi Pages ni kita tunjuk. Nanti saya akan tunjuk. Ini pun Pages juga. Kita boleh buat macam e-book lah. Seperti e-book lah. Dia panggil digital journal untuk pelajar tu. And then voice memo. Ada juga kita boleh rekod suara kita. Contohlah macam subjek bahasa Inggeris. Nak buat correction, spelling correction ke, nak sebut pronunciation ke. So pelajar boleh rekod dan submit pada cikgu. Cikgu boleh dengar satu-satu. Ataupun terbalik, cikgu bagi Nasri, boleh you share little bit yang dalam Apple Teacher tu, apa yang dia tunjuk contoh sebagai activate Sebab peserta mungkin tak pernah tahu apa dia Pages, Keynote. At least tunjuk dulu example. Then kita have a look into dia punya details about lesson integration. Boleh kita tunjuk dulu dalam Apple kena punya open ni. site tu sebagai contoh yang Betul, kita betul, ada. kawan. Ya. Pergi kepada website dia. Dia dekat luar je. Kalau siapa yang belum ada Apple ID tak ada masalah. Dia dekat website dia saja dah boleh buka. Tak perlu masuk Apple ID Cikgu Nazri. Okey ni. Tekan dekat learning center kecil, tak boleh nak zoom. Pergi kepada lesson integration. Okey, ni lesson integration yang ni. Dia ada 3 kan? Dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Jadi ambil Apple Teacher Portfolio. Okey, buka Apple Teacher Portfolio. And then dia akan ada 3 lagi di sini. Okey, cuba buka Activate tu. Apa ada kat dalam tu? Okey, dalam Activate ni, yang macam tadi, okey, contohlah capture live photo. Tengok Jadi dekat sini ada banyak example yang dibagi. Kalau kata cikgu nak jelas. So kita perhatikan this is example of capture live photos yang mana kita boleh guna di iPad atau di iPhone untuk capture live photos ni, dan kita tengok macam mana digunakan dalam apa orang kata dalam lesson Tak ada suara ke? Ini memang tak ada. Dia sebab dia foto. Foto. Okay, dia foto. Tapi foto just tak ada. go back to the context of the learning. Alright. So, yang ni Konteks dia dalam learning tu. Dia kata capture motion and expression with live photos. Kalau kita tengok tadi, go back to the first and the second. Okay. Jadi kalau kita tengok motion di sini, tengok perkataan di atas. Tengok di perkataan di atas. Dia kata capture motion and expression with live photos. Bila kita ambil kamera, bila kita capture, dia ada live photos. Tapi masa live photos tu kita capture motion and expression. Jadi dalam masa kita tengok dalam Activate ni, pergi kepada title dia sini, kita ada 3 iaitu apa dia Cikgu Nazri? Active? Kita activate, right? Activate, explore dan juga apply. Masa kita activate ni, biasanya kita guna, kalau disebut set induksi tu, yes, but actually dengan menggunakan teknologi tu, kita capture expression untuk start of a lesson. Macam mana kita start of a lesson? Betul. So, bila kita start of a lesson, buka tadi, image tadi. Jadi, penggunaan teknologi tu sendiri menunjukkan before kita mula kelas lagi, kita tunjuk this. Kita capture live photos and kita tanya student. So, what do you see in this picture? So, ini macam set induksi tetapi melalui penggunaan teknologi dengan live photos. Turun bawah, tak apa. Tunjuk gambar tu saja. No worries about that. I don't need the reading. So, kalau kita tengok di sini, the live photos itu sendiri, kita boleh induce thinking. Boleh bawa kepada student tu berfikir bersama kita before kita start a class. Kalau saya ambil ini sebagai dalam subjek physics, bagaimana physics tu kita boleh bawa daripada konteks?
live photo ni. Then kita nampak there's a lot of kinetic energy, movement, kalau dalam biology, muscle, kalau apa ni, language, you can see, you can also describe the motion. So jadi ini akan jadi di how kita activate kita punya kelas before kita start. So let's look at another example, Cikgu Nazri. Okey. Jadi bila kita kata kita integrate teknologi dalam pengajaran kita, itu tujuan kita adalah, jadi instead of kita dalam kelas hanya kita bercakap, tetapi dengan kita tunjuk, dengan kita ambilnya kamera dekat iPad kita, kita guna live photos dan kita guna this untuk kita start up in the class punya engagement or discussion. So that's what kita guna the live photos for. Let's look at other example, not photos. I mean yang lain. Ini seronok ini. Jadi Brainstorm. kalau cikgu tengok banyak ideas yang dibagi, you can explore bila you masuk page ni. So kalau you ada teknologi in your hand, macam mana saya nak mula kelas So then pergi dekat apa ni, learning center ni, learning community ni, learning center ni, sebab nama pun learning center, explore idea-idea yang diletak oleh Apple dan guna teknologi yang kita ada di tangan kita ni. Okay, I'm going to start my class menggunakan this approach. So jadi macam dalam case ni dia nak brainstorm ideas, dia guna notes. Now, tadi kita tengok activate. What's the second one? Can you continue, Dr. ni? Ya. Nazri? Yang lepas activate, explore. Yes. And then you share sedikit example dia. Okey, sekejap Back. Ni ambil explore. Okey, explore ni. Tengok ni, make video journal. Ni student. Rock tumbling is a great way to learn about geology because it lets you see what a stone looks like below the surface. Now, this is obsidian. Obsidian is a type of igneous rock, which means it comes from a volcano. And tomorrow, I'm going to be tumbling this piece of agate. Now, agate is a mineral which forms under extreme heat and pressure. So, once it's done polishing and tumbling, we'll be able to see all the really cool layers and colors inside. Okey. Ni pelajar sendiri yang dia buat macam vlog dia. Dia bercakap dengan kamera dia sendiri. Supaya dia boleh, ni tengok dia boleh capture reflection while learning something new. So perkara ni perkara yang baru bagi dia. Ada lagi ni. Jadi kalau kita tengok video pelajar tadi, dia lebih kepada inquiry, dia question, dia try to give an answer and dia record it. Jadi ini yang kalau kita tengok pelajar kita kurang membawa kepada konteks penggunaan teknologi dengan membawa evidence Jadi kalau kata cikgu ada your device in your hand, you boleh capture, bagi kat student, bagi dia explain. Bila dia explain dan kita dapat dengar and understand and listen to dia punya context of dia punya understanding. Kadang it's very exciting kalau dalam satu benda atau satu perkara yang kita nak bincangkan, different murid akan bercakap mengenai different thing. So ini yang kita kata exploring it So kalau kita kata menggunakan video, macam mana kita nak the lesson ideas itu students boleh explore dia punya thinking So banyak penggunaan inquiry base. Jadi bila kita balik rumah nanti kita tengok dekat iPad kita boleh lihat bagaimana student-student ni capture apa benda yang kita ajar di dalam kelas dan bagaimana dia explore benda-benda yang kita try to bawa dalam kata topik pengajaran pada hari itu. So this is why the teknologi ni kita gunakan dalam lesson integration. Katakanlah dalam kelas cikgu tak ada student pakai iPad, tapi cikgu saja ada. Dan guna this to capture evidences. Bila cikgu ada evidences ni dan cikgu senang nak buat
penilaian mengenai pelajar tu sendiri, sama ada dia faham atau tidak tak faham, ataupun apa dia yang kita nak students to achieve, ya. Dengan penggunaan video sahaja kita dah boleh balik and do some study on the student. Jadi di sini yang kita kata kita facilitate the learning instead of kita je yang bercakap kat depan. Jadi kita facilitate the learning. Okay, can you tell me what you think? Kalau katalah saya nak mengajar pasal friction dengan student. Student akan tengok, okay, kalau friction, budak tu akan cerita. Jadi kita boleh capture sama ada dia faham atau tidak. Tapi dengan pendekatan kita letak objek depan dia, kita letak bahan depan dia, kita letak minyak, kita letak kertas pasir, kita letak trolley dan kita suruh dia explore. And then kita record. What do you think bila you maksudkan dengan friction? Dan bila kita record dan kita nampak the student is sendiri empowering themselves to try to understand the concept. Yeah? Right. Ya, betul. Dekat sini dia ada banyak lagi lah explore ni. Tapi pelajar sendirilah yang akan explore. Cikgu hanya open je. Okey, kita tengok satu lagi last iaitu apply. Okey, tengok dia ni. So apply ni biasanya untuk macam assessment. Okey. Yang ni yang rap, yang design, contohlah kita ambil yang rap ni. Dia buat lagu tau. Tapi dalam bentuk, saya biasa dengar yang matematik ada buat lagu. Kemudian macam ni function is my code, save me time and cuts my load. Okay, kita guna GarageBand. Tengok Loopin', that's my style. I could use both for and while. Right, repeating code that's smart. It's a little bit of math and a whole lot of art. Aha. So kalau sekolah rendah suka ni, sekolah menengah pun suka lah ni. Buat ni untuk lebih menarik lah. Tapi sebenarnya dia bukan suka-suka lah. Dia ada, sebenarnya kalau macam kimia, dia ada banyak formula. Dia boleh buat hafalan lagu supaya senang ingatan tu. Yang ni perlukan kemahiran sikit lah untuk express the idea lah. Okay. Kita tengok sini, yang ni yang saya suka ni. Kalau cikgu tengok bila kata apply ni, kalau kita tengok balik taxonomy Bloom's ataupun dalam kita punya lessons kita di mana kita nak student capai tahap 6, ini dia bukti dia. Jadi di mana kita letak murid kita untuk kita nak kata, okay, dia dah capai tahap 6. Tahap 6 ni maksudnya dia dah highest level, dia dah be able to create. Dia dah able to apply, ya. So this is where you can see and cikgu ada evidence mengatakan student saya dah capai tahap tersebut. Tanpa ada evidence, kadang-kadang kita nak menilai murid ni susah. Jadi dengan cara ni dan kita boleh dapat evidence apa yang student kita dah capai. Kalau kita belajar daripada aspek pedagogi pun, Bloom's taxonomy highest level is create. Dan kalau kita tengok tadi GarageBand tadi, murid dah create the GarageBand itself. Jadi dia apply the knowledge yang dia dah belajar untuk sama ada dia nak remember some concept ataupun dia nak present idea dia, be dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Katalah saya kata dia nak buat sajak dan dia present sajak dia dalam GarageBand. So itu adalah example lah yang boleh kita nilai murid untuk dia capai tahap yang teratas sekali dalam contohnya dalam Bloom's taxonomy. So begitu juga dalam kita nak menanda atau merekod pencapaian murid, ya. Betul tu. Apa ni, dalam penggubalan lagu ni ada orang berbakat, ada orang tak berbakat tu. Tapi melalui menggunakan GarageBand ni, saya yang tak berbakat pun segan lah nak tunjuk ni. Tapi bolehlah. Ada. Yang ni saya ada buat tadi. Ini input is
Lagu-lagu ni kita boleh kompos sendiri. Ini soalan saya. Processes compute. Okay, sebab saya nak tunjukkan contoh pada cikgu lah. Sebab dia kata kena buat rap, saya pun buatlah rap. Tapi dia punya sedap, saya punya tak sedap. Janji saya boleh tunjuk pada contoh pada pelajar. Sebab saya tahu pelajar ni dia ada pelajar tu ada kebolehan seni. So why not? Dengan adanya GarageBand ni, sebab gadget lain tak ada, dia boleh assimilatekan pengetahuan dia dan juga kemahiran seni dia tu. So biasanya ingatan lebih kuat dengan muzik tu yang dia boleh gubal. Puan, saya nak sambung dengan presentation saya ni. Sebab saya rasa cikgu, saya nak tunjuk sekali lagi. Sebab yang ni untuk apply ni, inilah aktiviti yang ada yang boleh digunakan. Sangat berguna. Sangat berguna. Dan akhir sekali, cikgu-cikgu perlu. Okay, ni apply. Dan last sekali, mana ni satu lagi? Dia ada satu lagi template yang kita kena download, iaitu Paper Teacher Portfolio. Okey. Ni Yang ni dah diberi template. Senang je, isi-isi masuk je. Tetapi cikgu betul-betul kena buat dulu. Betul-betul kena buat dulu. Activate tu macam mana, explore macam mana, apply macam mana. Saya pun explore dekat sini je. Saya belajar dekat sini je. Dan tengok kat YouTube macam mana dia orang buat. So, semuanya daripada web ini. Dan juga saya tengok kat YouTube yang pelajaran lepas-lepas. So, Puan, boleh saya masuk ke page slide saya balik? Please proceed, yeah. Okay. So, saya berhenti tadi dekat what is activate. So, saya rasa tadi dah banyak menjelaskan daripada laman web tadi. Laman web tadi sangat bagus. Cikgu-cikgu follow je kat situ. Sebab saya sendiri pun follow situ. So, apa yang ada dalam presentation saya ni, saya copy paste je dekat situ. Dan ini adalah aktiviti-aktiviti contohlah macam brainstorm idea in notes. So, yang ni pelajar boleh conteng. Bukan dia seorang, tetapi berkumpulan. Ya, kita guna panggil apa? Collaborate. Okay, collaborate. So, dia boleh buat percambahan idea. Yang ni pelajar suka. Sebab dia ada macam-macam idea. Before beginning a lesson, you need a note to get a student think about new concept. Ini masih lagi dalam activate. Activate. So, kita masih lagi nak engage dengan previous knowledge pelajar tu. So, ni contoh saya, ni bagi. Yang ni satu lagi, keep a reflection in interactivity digital journal. Sebenarnya dekat sini Okey. Ni nampak ni, yang ni. Yang ni use a digital journal. Yang ni pun ada, graphical organizer ni pun penting juga. Dia menggunakan note juga. Ni tengok ni. Okay, 5 cents at the beach. Apa benda yang ada? Dia dengar apa? Dia dengar burung, dia dengar air, kemudian dia bau. So dia ni kalau saya dan pelajaran saya ni, ini adalah semua input lah. Input. Input yang mana dia boleh dengar, yang mana dia boleh rasa, yang mana dia boleh rasa. Okay. Kemudian boleh juga guna note tu tadi untuk categorizekan. So pelajar tu dia boleh buat title genetik. Okay, know, want to know, learn. So ini adalah aktiviti lah yang kita boleh buat. Kita tengok teruskan. Ini contoh. Contoh yang saya buat untuk activate a lesson 1. Dia ada 3 lesson semua kena buat. Okay, jadi saya buat contoh untuk activate a lesson 1. Subject Science Computer semester 1, semester 2, topik 2, approach in problem solving. Learning objective untuk identify the input, process and then output based on a given problem statement. Sebenarnya cerita dia panjang ni. Memang saya buat macam ni je lah. Okay. Gambar pula. Ni. Hai guys. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana
ATM berfungsi untuk mengeluarkan duit. So ini adalah ATM kad saya. Jom. Mesin ATM berfungsi untuk memproses pengeluaran wang. So bagaimana mesin ini boleh memproses pengeluaran wang daripada akaun bank kita. Mesin menerima kad saya dan diminta untuk memilih bahasa. Saya pilih bahasa Melayu, proses. Dan yang seterusnya, saya perlu memasukkan PIN. Pengeluaran tunai. Ya. Teruskan. Ya. Okey. Di akhir sekali duit tu keluarlah. Jadi saya minta pelajar, ini contohlah expectation student work. So kita agak-agak pelajar akan boleh buat macam ni lah. So dia boleh lukis. Sebenarnya kita nak perkenal, dia dah tahu pasal ambil duit tu. Mesti dia ada dah background knowledge dia. So kita nak kaitkan bagaimana proses yang berlaku hari-hari buat tu. Then bagaimana kita nak translatekan dalam bentuk yang mudah. Yang bentuk yang mula-mula ni dia mesti boleh punya buat ni. Mula-mula dia letak kad, lepas tu ni mungkin dia tak tahu yang ni. Yang ni dia tak tahu, mungkin. Tak apalah, bagi pelajar buat dulu. Sebab ramai-ramai pelajar akan ada macam-macam gambaran. Okey. Itulah tugas cikgu untuk facilitatekan student bagi guide. So dia boleh lukis tu, sebenarnya kita nak yang ni. Ini formal lah. Sebenarnya yang exam minta apa semua yang bentuk macam ni lah. So pelajar boleh buat ni je. Dan dia boleh tulis benda-benda tu. Aktiviti ni, insert card, enter pin. Ini untuk kes ambil duit. Kalau datang soalan lain, soalan pergi membeli pula, online purchase, dia kena faham, kita nak perkenalkan konsep IPO, input, process, output. Itu je, sebenarnya mudah je. Tetapi dia ada konsep dia. So penggunaan teknologi ini memudahkan pengintegrasian lesson kita dengan teknologi. Okay, tengok satu lagi. So bila kita dah siap semua tu, ini kita kena update dulu dalam apa ni, yang ni ya, pages. Ni sebab step saya tadi ada tunjuk ni. Yang ni cikgu kena download tau. Kena download. Yang ni dah sedia cantik-cantik dah. Hanya tukar je. Tukar je gambar. Juga daripada website ni juga. Website ni. Sebab tu saya kata follow je step by step website ni. Website ni dia dah sediakan semuanya sekali. Ni download kat sini. Download the template. Portfolio template. So dengan adanya template ini, kita tak pening-pening kepala lah. Dia dah guide dah kita. You isi je, bio. Dia dah ajar dah semua ni. Okey, dan ni sini aktiviti yang anda kena buat. So activate. So activate yang macam kita dah lalui tadi dekat sini. Dekat sini tadi. Okey, kita ambil lah pelajaran yang telah dinyatakan tu, aktiviti, sampel aktiviti tu boleh ambil. Boleh ambil daripada sini je. Okey, dan terpulang pada cikgu untuk mengadaptasikan dia. Dan kena tulis. Kena tulis macam buat laporan lah. Activate lesson 1, lesson name, approach in a problem solving. And then anda tulis lah apakah instruction yang anda nak daripada pelajar tu. Okay, instruction 1, how ATM machine process to draw money, to withdraw. Instruction kedua, what's a variable name can use for the input. Ni kan, yang pelajar lukis ni kan. So, apa lagi? Instruction ketiga, what is data type
to that input. Memang detail gila lah. Tanya pasal input je pelajaran ni. Okay. And then anda kena buat reflection. Reflection ni tak payah, tak susah. Okay. Sebabnya dekat sini telah, contohlah anda ambil brainstorm note. So dia telah bagi tahu apakah dekat bawah ni. Ni skill and resource. Dia dah beritahu dah sini. Guna apa? Okay, guna note. Get ready to try this, learn. Okay. So, ni saya tulis sini. Brainstorm in notes. Tapi saya tambah sikit lah digital journal. Sebab saya memang minta pelajar sediakan macam e-book. Kena buat dalam BI ke? Soalan ni sebab orang luar nak check kita punya ni. Macam mana? Kalau pelajaran cikgu dalam agama. Boleh. Dalam bahasa Melayu pun boleh. In fact ada, kalau Cikgu Adlan yang sebelum ni pun dia buat bahasa Jepun sebab dia mengajar bahasa Jepun. Sebab language tu So saya memang bahasa Inggeris lah. So kalau mengajar bahasa Arab, boleh lah. Bahasa Cina boleh. Maksudnya bahasa Melayu pun boleh lah kan. Alright. Terima kasih bertanya. So yang ni, tengok dia tanya apa lagi. How did promoting student creativity with technology enhance this learning experience? So, cikgu dah berpengalaman luas. Cikgu mesti boleh jawab ni. Kalau saya tulis, they collaborate to draw using notes to interpret the content from the given video. Okay, how did student demonstrate their learning? So, ini semua asas sebagai seorang guru mesti boleh jawab punya. So, cikgu tulis je dalam ni. Setiap apa aktiviti yang cikgu buat tadi dekat sini, so, cikgu kena update dalam portfolio tadi. And then submit. Yang submit ni saya akan tunjuk ada satu next lagi yang detail. Okay. Okay, explore pula. Explore ni, kita macam dah tadi macam ignite pelajar punya background knowledge. Content bergantung sebab kalau content. Betul. Okay. So, activities ni sama macam dalam laman web tadi. Ada beberapa cadangan activities yang boleh digunakan. Saya cadangkan better guna sebab dia dah ready dah. So, kita tak pening-pening kepala dah nak fikir. Baik ikut je. Sebab dia guide kita untuk siapkan pelajaran ni. Bagi saya, siap tu nombor 2. Yang pertama adalah penguasaan konten kita, skill kita, bagaimana kita nak assimilatekan teknologi dalam lesson kita. Contohlah saya bagi yang make a video journal dah tengok tadi. Simetri ni lukisan. Saya suka tengok yang ni, animate idea. Sebab yang ni saya rasa banyak guna ni. Ni tengok Okey, dibuat macam tu je. Siapa tahu buat guna apa ni? Satu. Dia hanya menggunakan single transaction. Yes, betul. Keynote. Dia guna Keynote. Tengok betul tak skill? Ni skill yang perlu ada untuk siapkan video tu. Keynote animation, kemudian Keynote for iPad, Magic Move. Dia dah beritahu siap-siap. Senang, memang senang. Okay, and then tengok satu lagi. Tengok bumi jadi besar. Kalau saya tak buat bumi jadi besar. Takut salah faham. Tapi tak apalah. Sebenarnya kita boleh buat ikut cikgu punya pengalaman sendirilah untuk tu. Cuma saya nak beritahu sini boleh guna untuk animation. Keynote semuanya Keynote. Okey. Bila dah siap yang Keynote ni, cikgu sambung lagi yang make photo poster. Ni poster. Poster ni bukan semata-mata poster tau.
Dia invite student to get deeper into the topic. Dia bukan semata-mata untuk kita letak bagi cantik je, tak ada. Dia ada maksud yang tersendiri. Photo poster can create a visual aid to help the communication, a story or message. Cuma saya nak beritahu, gambar saja kena ada bantuan dengan teks supaya maksud dia lebih jelas. Ni senang je. Simple tapi bermakna. Most this activity create originally guna poster. So tengok apa yang boleh guna. Yang ni dalam Pages boleh buat. Dalam Keynote pun boleh buat ni. Okey. So yang ni saya ada buat. Okey, ni Bila kita dah siap, kita kena buat a reflection kan. So reflection ini cikgu tulis di dalam ni. Ni template ni. Portfolio. So cikgu tulis dalam ni. So bila tulis dalam ni dan screen capture apa yang cikgu plan. Sebenarnya dia lebih kurang macam design of our teaching lah, our learning. Kita tengok Kenapa dia hilang? Oh, patutlah tu saya mencari ni. Yang ni yang contoh lah yang saya buat. Yang masih lagi merujuk pada yang tadi, tetapi kita minta pelajar lukis pula. Supaya pelajar tu dia lebih kusyuk saya kena full screen, kena play barulah dia nampak. Saya play sekejap Okey, gunakan animation, enter pin. Lepas tu select language. Lepas tu enter withdraw amount. Lepas tu expect student work, identify the process. Ni student yang buat ni, kita jangkakan macam ni lah. Masukkan pin. Pin itu adalah input. So dekat machine tu apa yang berlaku? Identify the account. Ini adalah proses lah yang berlaku. Calculate balance, approve to withdraw, money withdraw. Okay. Yang ni yang tadi lah. So dapatlah duit RM50. Satu lagi tertinggal tu. Sepatut dia masukkan amount. Okey, skill dia yang ni. Okey, satu lagi kita tunjuk, kita nak move kefahaman pelajar tadi di dalam bentuk yang lesson kita yang sebenar. So yang ni yang pelajar perlu buat. Okey, dia ada dua perkara di sini, iaitu enter pin, identify account holder, owner, and then dapat access granted. Saya punya terbalik ni. Sekejap Dia sepatut keluar proses dulu. Input, dia pergi pada proses, lepas tu dia pergi pada output. Yang ni yang kita nak pelajar boleh tulis. Sebab bukan senang Bukan senang nak kenal pasti apakah input. Sebab pengalaman saya marking memang agak sukar jugalah untuk kenal pasti apakah input. Contoh macam gate terbuka. Sebab apa gate terbuka? Sebab dia ada menggunakan kad RFID. So apakah input dia? Agak pening juga bila kita masuk pada situasi. Sebab tu kita perlu gunakan teknologi yang Apple sediakan ini supaya memudahkan apa yang tak nampak tu kita boleh lukis, boleh nampak dan pelajar boleh explore lagi. Okey, dan satu lagi ni aktiviti salah satu lagi aktiviti selain pada animate, kita juga boleh minta pelajar tu buat rehearsal and play presentation. So kalau dekat sini lihat ni animate. Mana dia punya ni? Back, explore lagi. Dia dalam itulah animate idea.
Sound effect tu saya tak dapat buat lah bunyi mesin ATM. Saya tak tahu mana nak cari. Saya tu jadi lagu macam ni. Saya tak tahu. Okey. Saya tak tahu mana nak bunyikan bunyi duit tu keluar. Kena pergi ke mesin ATM sendiri kot rakam guna voice memo. Okey, yang ni pelajar kena present. So ada rehearsal dulu. Sekarang ada rehearsal supaya pelajar tu boleh prepare is slide note, dan tengok ni penting, student tulis nota dekat bawah. So slide ni slide student lah, student yang sediakan slide nota ni. Ini contoh video ni. Kami akan buat RFID in KMKT. So dalam planning punya phase, review project request ni, problem kami adalah untuk mengelakkan traffic jam di gate. Okey, ni saya tunjuk contoh lah. Sebenarnya pelajar ni dah praktis lah dalam rehearsal dia tu. Masing-masing dah ada iPad tu. Itulah kelebihan dia orang boleh guna. So, lepas siap tu, cikgu kena update Apple Teacher Portfolio cikgu. Okey, bagi topik Explore, muka surat 16. Ini untuk lesson 1. Okey, Explore untuk lesson 1. Dekat sinilah yang Yang ni. Okey. So, update sini. Kenapa perlu update? Sebab bila nak submit nanti, semua ni dia akan tanya. Kalau cikgu skip yang ni, cikgu tak boleh jawab soalan tu. Jadi makan masa lah. Okey. Dan seterusnya. Ni reflection. Ni contoh saya bagi tahu di sini. Contoh saya nak beritahu antara dua ni. Antara dalam cikgu punya Apple Teacher Portfolio dengan submission. Sama. Soalan dia sama. So contoh tengok soalan 5. Give clear instruction on how did promote a student creativity. Ni sama. So maksudnya ambil yang ni, copy je sini. Okay, copy and paste. Saya terpaksa buat satu persatu, baru saya tahu. Kalau tak, memang saya tarik satu-satu. Rupa-rupanya dia sama. Okay. So sama juga dengan ini. How did student demonstrate their learning? Okay. Copy, paste je situ. So makanya cikgu boleh hantar dan sukses. Siaplah untuk lesson 1. Cikgu ada 2 lagi lesson. Dan mungkin lesson pertama tu ada kekurangan. Cikgu pilih lesson tajuk mana-mana untuk lesson 2 dan 3. Improvise lah lagi. Boleh. Betul. Yes, betul. Kalau cikgu ada bahan tu lebih nampak jelas lah. Okay. So kita tengok apply dekat ni laman web ni. Kita tengok apply So semua kita refer pada laman web ni. Sebab tu pada hari pertama kita minta cikgu buatkan ID Apple. Okay, mana ni? Activate. Ni apply. So apply ni pula adalah assessment. Okay, kalau baca sini, show mastery of a content with a creative project. So student ni dia dah mahir lah sebenarnya. Cuma kita nak tahu sejauh mana dia mahir, sejauh mana dia tahu, sejauh mana dia faham terhadap lesson yang dia dah belajar tu. Okay. Dan di sini ada beberapa aktiviti. Yang ni yang rap tadi yang saya tunjuk tadi kan. Ini dah play dulu. So yang ni, kalau tengok ni. So untuk buat ni, dalam Apple Teacher tu, cikgu nak kena explore benda ni. Saya pun masih lagi belajar. So masih lagi belajar cara nak susun ni. Kita tahu guna, tapi sebab tak ada seni kan, jadi berterabur habis kita punya lirik lagu tu. Okey.
Dan pengalaman saya lah, kalau masa belajar Form 5 ke Form 4 dulu, banyak formula-formula yang saya hafal, saya buat lagu. Buat lagu. Kadang-kadang abbreviation tu kita buat satu ayat. Okay, kita buat ayat supaya senang ingat. Okay, kalau yang saya punya, saya buat apa? Sebenarnya segan nak tunjuk ni. Sebab tak sedap. Ni ha. So ini adalah yang saya dah tulis untuk apply. Mana ni? Lagu saya. Kena buka dulu. Ini sini. Ni ha, saya rekod ni. Okey, tunjuk ni. Ni yang kita rekod. Input is okey. So lagu-lagu input proses output tadi lah. process data. Yeah. So kita masukkan lagu. Process data. Yeah. Process data. Yeah. Processes computer data. Computer system. Okey. So, dengan penggunaan GarageBand ni, kita dapat kompos lagu. Tetapi bukan lagu sebarang lagu lah. Lagu yang ada nilai lesson yang ingin kita tunjuk. Okey, sama juga dengan yang ni. So, kita nak pelajar ni express dia punya idea. Pelajar punya idea ni kadang-kadang best. Betul. Memang best. Saya punya slide tu dah mana lah. Saya tak jumpa. Ni ha. Nasib baik ada. So, yang ni saya dah buat tadi. Ini. Okey. Ni ha saya sendiri. Itu proses saya untuk mencarilah tu. Kemudian saya rekod suara saya sendiri yang tak sedap ni. Kemudian pilih mic. And then saya lajukan. Itu adalah proses untuk saya merakam lagu. Okey. Tapi saya buat dulu dia punya ni. Lah benda ni. Sayang tak boleh forward. Dengar dululah. So input is outsider data, go to computer system. Itu adalah penerangan untuk input lah. Yang mudah difahami. Sebab proses dia ni lama. Itu saya buat cepatkan lah. Nazri ada soalan. Kena beli external mic ke? Tak payah. Tak perlu. Dia kelebihan iPad ni, mic the best. Tu saya dah compose lah. Input is outside the data. Go. Computer system processes computer data to produce output. Okey. Kelebihan dia, cikgu. Kalau cikgu dah expert tu, lagu-lagu ni anda boleh letaklah dan boleh daftar copyright. Saya dah ada 2 lagu. Okay, sebab kita tak reti untuk guna kompos lagu, jadi GarageBand ni dia bagi kita buat sendiri menggunakan benda-benda ni je. Ambil live loop. Kalau ambil track ni kena buat sendiri. So kalau live loop ni macam-macam lah.
Kalau macam rock ke. Ni instrumen yang ada. Kita buatlah. Mana budak tak menarik? Mana budak tak tertarik dengan pembelajaran menggunakan Apple? Semuanya menarik. Saya guna pun menarik. Lagu rock ke, lagu tradisional ke, semua ni saya belajar daripada sifu-sifu APL lah. Okay. Saya tak belajar sendiri juga. Saya pun tak reti. Okay. Berkenaan dengan apply lesson 1 tu, boleh cuba sebelum. Okay. Untuk apply lesson 1 tu, poster sangat penting lah. Bagi saya penting untuk memudahkan apa yang susah tu. Sebenarnya saya pun salah ni. Yang ni tak boleh. So sepatutnya, sebab kita tak nak pelajar salah memahami. So yang sebetulnya letakkan name, IC, number, dia throw. Sini apa lagi dia throw? Phone number. So daripada sini kita nak ceritanya adalah daripada sini dia through way go to inside process and then to go way as output. So kita buat IPO. So kadang-kadang kita ni tak ada skill untuk buat design, tetapi menggunakan kalau Pages dia dah ada template ataupun Keynote dia dah ada template, so boleh guna je. So dia lebih memudahkan kita lah. Banyak sekarang. Okey. Saya tutup presentation. Okey, ya. Okey, seterusnya ni green screen. Green screen ni popular lah. Tetapi kalau tak digunakan dengan betul, dia tak efektif sangat. Dia lebih pada keseronokan sajalah. So mana green screen ni? Screen record. Green screen. Ni green screen. So green screen ni tengok. What are 3 things you wish you could do? I wish I could breathe underwater, just like a fish. I wish I could float in the air and walk on the clouds. I wish I could instantly transport myself to any location with a snap of my fingers. Make your video less than a minute and have fun. So green screen ni kalau macam saya, topik saya, dia subjek abstrak tau, tak nampak. Mana-mana topik yang abstrak tak nampak, kita boleh gambarkan, biar pelajar buat. Bagaimana mereka nak gambarkan dan apply apa yang konsep yang sebenar yang perlu mereka express. So melalui penggunaan green screen ni, dia lebih dapat membantulah. Yes, betul. Green screen ramai guna masa tu. Tengok contoh lagi. I wish I had the power to make plants magically grow. I wish I had wings. I wish I could go back in time and see the dinosaurs. Okay. Yang penting bukan berkenaan dengan teknologi yang kita boleh guna. Yang penting bagaimana kita mentransformasikan sebenarnya cara lama kita mengajar kepada cara yang digital, yang baru. Kan? So teknologi ni anda perlu tahu supaya kita boleh apply lah. So ini yang contoh saya buat lah. Tapi saya tak banyak buat ni. Ini contoh lagi. Yang ni adalah screen recording. Yang ni pun best. Kadang-kadang saya nak tanya pelajar 40 orang. Seorang, dia nak bercerita, dia malas, dia malu, masa tak ada. So dengan kaedah ni, make a screen recording.
Mudah. Pelajar tu, dia boleh cakap pada skrin dia sendiri dan buat annotation. Tengok Meet Mr. Gallon Man. And I will show you how I use this picture to remember what parts equal a gallon. Mr. Gallon has 4 limbs. So, 4 quarts equals 1 gallon. Next, I look at his hands and feet. And he's got 8. So, I remember that 8 pints equals 1 gallon. For his fingers and toes, he's got 16. So, I remember 16 cups equals 1 gallon. Nampak? Pelajar tu dia express ni. Cuma satu je. Satu je cikgu kena perhati. Cikgu nak kena selalu pantau. Sebab saya tak nak berlaku salah ilmu. Salah faham. Jadi, setiap aktiviti pelajar, cikgu nak kena check lah. Kiranya kena check. Takut dia buat fahaman baru dia. Contoh ni, satu lagi. Cause and effect. Senang je. So we're going to be talking about cause and effect. And before you make your own examples, you need to know that the cause is the why. The reason why something happened. And the effect is the what. What happened because of the cause. An example I can give you is the cause is it starts to rain. And the effect is you decide to bring an umbrella with you when you leave the house. Cause and effect. So now, why don't you go ahead and make your own examples and add them to your chart. Yang ni ada banyak ni untuk kebat ni. Okay, dia bagi cause and effect. So, salah satunya kita menggunakan apa ni? Pages. iPad drawing. Okay, Pages, betul lah. So, kita boleh gunakan Pages untuk KBKK. Okay, kita bagi cause and then effect. So, kalau masuk hospital, masuk hospital, sakit. Tu dia punya cause and effect lah. Kalau harga naik, apa akan jadi? Okay, kalau terbakar, disebabkan apa? Dia boleh terbalik sebenarnya. So, saya just nak tunjuk kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan. Okay, lagi. Nazri, maaf mengganggu. 10 minit lagi tinggal. Kita nak buka sesi Q&A nanti. Okay, tak apa. Oh, sikit ya, tak banyak lah. Okay, emoji. Ini very basic. Saya saja je nak tunjuk walaupun tak ada disenaraikan. Tapi saya rasa berguna kot. Bukan kot lah, memang insyaAllah berguna. Cikgu boleh buat ni. Berapa sekilo beras? Kilo beras sejuk? Makcik. Okay. Bedak sejuk. So, ini adalah example lah. Seorang je berlakon tapi mainkan 2 watak. So, ini menyeronokkan juga. Okay, ini adalah saya punya apply lesson 1 untuk no flow chart, shape function. Benda ni dah ada dalam Pages tu, dah ada shape. So, saya nak pelajar pilih daripada shape-shape ini kan dan letakkan dalam kotak ni je. Input, process, output. And then shape, nama shape dan function dia. Oh, ini yang tadi dah. Okay. Ini dah. Okay, bila dah siap, cikgu kena update lah dalam sama macam saya beritahu tadi dalam Apple Teacher Portfolio. Update je macam ni. So, bila nak submit, okay, ni kita boleh copy paste masuk and then submit. Oh, saya nak lupa nak beritahu. Cikgu kena upload satu contoh dia punya bukti lah, bukti. Soalan pertama tu dia nak bukti bahan cikgu buat. Write a brief description of your lesson and attach the example you create to help guide your student. So, kena screenshot, upload di sini. Itu dia punya evidence and then submit lah. Submit dan insyaAllah berjaya. Dan task cikgu kena buat semua tu. Activate, explore, apply.
Setiap satu ada lesson 1, lesson 2, lesson 3. Cikgu boleh hantar satu-satu. Lesson 1, submit. Lesson 2, submit. Lesson 3, submit. Ada masa buat lagi. Sama je, semua sama. Bila dah siap semua, automatik cikgu punya Apple Teacher Portfolio siap dan submit ke sini. Itu je. Last sekali, journal submission. Dan ini saya punya team. Daripada ada 5 Apple Influencer dan juga GP, GD. Ada tempoh masa? Tak ada tempoh masa. Tak ada tempoh masa. Siapkan je. Yes, cause and effect. Itu salah satu daripada aktiviti. Itu saja Tuan Moderator. Saya dah siap untuk sesi Q&A. Okey, terima kasih kepada presenter kita malam ni, Cikgu Nazri. Okey, sungguh orang kata menarik apa yang telah dipersembahkan sebentar tadi. Saya memang tertarik pada lagu yang cikgu buat sebentar tadi tu. Memang rock and roll Apa-apa lagu tradisional pun kita boleh buat. Ya? Tradisional pun boleh buat. Itulah orang kata antara kelebihan apabila kita menggunakan Apple device, lebih-lebih lagi iPad lah. Okay, mungkin native app seperti GarageBand, Notes dan Keynote dan Pages dan sebagainya tu sebelum ni kita jarang guna dan apa yang kita lihat malam ni memang betul lah kita boleh explore dengan lagi banyak apa yang boleh digunakan dengan native app. Okay, so sekejap saya take over screen. Okay, jadi kita dah 10.25. Okay, so kita akan buka kepada sesi Q&A. Ada soalan tu? Jadi Ustaz, kalau ada soalan mungkin boleh bertanya. soalan daripada Cikgu Nur Azalina. Saya baru dengan iPad dan produk Apple secara keseluruhan. Kalau saya nak share Keynote ni pada pelajar yang tak ada iPad. Yang tak ada iPad, cikgu export sebagai PowerPoint boleh? Ataupun PDF boleh. So mereka boleh buka lah. Sorry for asking. Personally, Cikgu Nazri ambil masa berapa lama untuk... Yes, soalan ni... saya rasa ramai yang tak siap. Sebab dia mengambil masa yang lama. Kita kena buat dalam kelas kita sendiri. Baru seronok. Jangan buat tanpa kelas. Saya kebetulan memang saya buat sikit. Boleh sign in melalui iCloud. Okey. Lama. Memang lama. Paling tidaklah cikgu kalau betul-betul serius buat 2 minggu lah. Boleh siap. Ada lagi soalan nak tanya? Terima kasih banyak. Okay. Minta maaf Ada lah. lagi soalan nak tanya? Boleh open mic kalau nak tanya. Kita buka. Ada tempoh masa ke? Tempoh masa untuk siapkan Apple portfolio sebenarnya gini lah cikgu. Apple memang tak bagi masa pada kita. Tetapi kita perlu jadualkan diri kita sendiri supaya kita ada usaha. Kalau kita sendiri tak ada target bila nak siapkan, confirm tak siap. Dan sebenarnya bila kita buat Apple portfolio ni, kita sebenarnya membantu diri kita sendiri. Contoh kalau ada nak mohon ke, nak perbaiki pengajaran ke, dia akan jadi lebih sistematik, teratur dan kita boleh menggunakan semua app yang ada tu untuk kebaikan anak murid kita sendiri. Walaupun mereka tak ada iPad. Notes memang untuk iOS sahaja. Tapi boleh convert kepada PDF. Boleh guna iPhone. Boleh? Boleh.
Good share. Okay. Ada lagi ke soalan moderator sedang menunggu Ada tu? lagi soalan? Kalau guna MacBook pun boleh apply semua. Yes, boleh. MacBook boleh. Tapi kalau tuan-tuan ada iPad, tuan-tuan seminggu sekali pun belum tentu lagi akan buka MacBook. Sejak saya ada iPad ni, komputer memang amat jarang lah saya buka. Sebab ada orang kata iPad ni tak boleh buat kerja heavy, tak boleh buat kerja pejabat. Tapi iPad saya, semua benda saya buat. Programming dalam ni, design dalam ni. So ada orang tanya apa beza antara iPad Pro dengan iPad Air tu. Jauh sangat beza. Kalau macam my augmented reality tu, ada feature yang tak ada pada iPad Air. Betul, semua di iPad. Yes, betul. Saya menaik surat pun dekat ni. Buat presentation pun dekat ni. Betul. Saya tunjuk tadi presentation saya menggunakan LCD. LCD saya wireless. Saya cari juga. Jumpa. Alhamdulillah dapat. Kalau ada Apple TV, lagi best. Ya betul cikgu. Kad notability. Saya sekarang ni, saya jarang membeli dekat Apple tu. Sebab saya guna native app je semua. Saya share sound ATM. Nak. Saya nak sound ATM. Kalau tak, saya kena pergi ke dekat ATM untuk sound effect tu. Boleh sangat-sangat. Contoh apa cikgu nak? Nak tengok cerita dekat Netflix ke? Boleh buka iPad. Kalau nak tengok Mac, boleh. Nak tengok apa lagi? Baca Quran, boleh. Saya kalau baca Quran dekat iPad tu, tulisan dia lagi besar. Dan bawa je selalu, kan? Siap ada, tak boleh nak tunjuk pula, So, siap ada bacaan lagi. DaVinci boleh guna pada iPad Pro M2. Ni dah advance ni kalau tanya DaVinci Resolve ni. Itu hanya boleh on pada M1 saja. Yes, design rumah 3D boleh guna. Cikgu ni advance semua ni. Tapi cikgu jangan pergi terlalu advance. Native app tu rugi kalau tak explore. DaVinci. Saya ada cita-cita juga. Tetapi nak buat apa Kalau correction dalam ini pun dah cukup lah. So sekarang ni saya nak belajar ground play dan juga 3D augmented reality. Dah 3 kali dah masuk kelas. Tak betul-betul menguasai lagi. Yang tu je. Boleh apa? Itu sajalah saya rasa tuan moderator, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf lah banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua rakan-rakan organizer, penganjur, rakan dai, rakan Apple Professional Leader. Itu sajalah. Saya minta maaf lah segala kekurangan daripada diri saya ini. Saya serahkan balik mic kepada Ustaz Faiz sebagai moderator kita pada malam ni. Terima kasih semua. Okey, so terima kasih kepada Cikgu Nazri di atas presentation dan juga soalan-soalan yang telah dijawab sebentar tadi. Okey, so kita telah habis ataupun tamat untuk sesi yang kedua pada malam ni. So untuk program seterusnya daripada Apple Professional Learning Malaysia, untuk esok, okey, jom bersama-sama dengan kami dalam program Meneroka Dunia Anime dengan iPad. Okey, so untuk esok dah masuk kepada kita menambah impact music dengan menggunakan GarageBand bersama dengan Madam ataupun Puan Nurhayati Maskat. So bagi yang berkelapangan boleh join webinar ataupun bengkel ini pada esok hari. Kemudian seterusnya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum menyertai ataupun masuk join group Your Apple Journey, so boleh
scan QR code tersebut ataupun search group Apple Teacher Journey. Okay, 26 hingga 29 bulan 12. So sekarang ni kita dah ada lebih kurang 481 ditulis kat sini, tapi kalau ikut exactly yang kata jumlah yang sebenarnya telah mencecah 644 orang members. Okay, ini grup kita. Okay, kemudian untuk kita explore lagi apa yang telah diceritakan, apa yang dikongsi oleh Tuan Nazri ataupun Cikgu Nazri seperti tadi, kita juga boleh rujuk ataupun refer kepada Apple Education Community ataupun Apple Learning Center ini. Kemudian okay, jangan lupa juga bersama-sama dengan kami di dalam Facebook group. Okay, kita ada group Facebook iaitu Apple Learning Community Malaysia. Okay, boleh search dan juga like bersama-sama dengan Facebook ini, sebab di sini juga kami akan post dan juga update apa-apa aktiviti program yang dilaksanakan oleh pihak kami. Okay, untuk MARA, okay, guru-guru MARA yang masih lagi belum join grup MARA Apple Teacher, boleh klik ataupun search ataupun scan QR ini. Okay, dan jangan lupa juga join grup. Saya rasa ni grup yang paling lama yang kita ada, iaitu Apple Teacher Community. Sekarang ni dah mencecah lebih kurang 7,000 members sebenarnya. Dalam ni kita macam-macam lah, macam-macam topik kita bincang, kita sharing dan sebagainya. Apa-apa soalan juga boleh tanya di dalam grup ini. Dan untuk sebarang maklumat daripada pihak Apple Professional Learning Malaysia, APL Malaysia, program-program juga akan dimaklumkan di dalam grup Telegram ini. So untuk next session esok, jangan lupa bersama-sama dengan Ustaz Rifki bin Rosli, Apple Professional Learning Provider, di dalam sesi yang ketiga program kita, iaitu Everyone Can Create in Action. Pukul 9 hingga 10.30 malam. Nanti esok link kita akan bagi dalam grup. Dan seterusnya, ini yang ramai orang tunggu kot. Borang kehadiran. Ini yang pertama adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan isi ya. Saya bagi masa dulu. Isi orang kata email di dalam website APM Malaysia ini. Untuk dapatkan, mungkin nanti kita akan bagi e-certification. Isi email ataupun email ID delima yang telah diregisterkan menggunakan website ini. Kalau ada problem, mungkin tuan-tuan dan puan-puan masih lagi belum orang kata register sebagai members. Kod program boleh masukkan AEM 3BEB 03. Saya bagi masa sekejap, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot dulu. So kehadiran ini kita akan buka sehingga sesi yang terakhir, sehingga hari Khamis. Ustaz Faiz, maaf, boleh saya mencelah sikit tentang sila. Kehadiran ni, sebab kita ada banyak komplain ataupun banyak apa ni lah, bukan komplain lah, kira banyak yang bagi tahu kata tak dapat nak masuk, email salah, persoalan. Jadi mungkin perlu diingatkan, sebab especially yang guna email MOE, sebab dia panjang kan, jadi selalunya peserta akan copy paste email tu masukkan ke dalam ruangan email ni. Jadi dia tak sedar dia ada copy paste dengan space lagi semua. So kalau boleh jangan copy paste daripada tempat lain, cikgu typekan semula supaya elakkan ada space bar extra semua. Itu dia detect email tak betul tu. Jadi mungkin yang tu memang banyaklah kesilapan yang dilakukan macam tu. Jadi diingatkan kalau ada masalah, cuba type kembali email tu. Terima kasih. Terima kasih Kak Asma. Ada dalam chat tu tanya link kehadiran. Nanti Teams mungkin boleh tolong copy paste dalam chat tu. Ada yang tak nampak seterusnya kita pergi kepada ini untuk guru-guru KPM, untuk isi di dalam SPL KPM. Boleh screenshot, siap-siap. Jadi untuk SPL KPM ni kita hanya buka sehingga 15 minit lepas tamat nanti, 15 minit sahaja, masa yang diberi. Saya rasa mungkin cukup.
Okay, seterusnya kalau ada screenshot yang ni, okay, untuk feedback form, saya minta tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh isi kita punya feedback kepada program ataupun sesi kita pada malam ni. Okay, isi form ini. Okay, boleh screenshot dulu. Okay, so sesi tamat. Nanti yang tak sempat untuk screenshot ataupun nak isi bora-bora form tu, kita akan letak juga ke dalam grup Telegram lah. Okay, untuk sementara contoh macam apa tu SPL KPM dan sebagainya lah. Cuma untuk link SPL KPM tu valid untuk 15 minit selepas sesi ini tamat saja ya. Okay. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, saya mungkin kita boleh habiskan program ni dulu. Nanti yang minta apa tu link dan sebagainya tu kita akan letak ke dalam chat ni dulu dan kita akan share juga ke dalam grup Telegram. Okay? Okay, terima kasih semua.